Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Siti Hafizah binti Suaidi daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan tajuk pembentangan saya adalah berkaitan dengan kepimpinan transformational penolong kanan core curriculum dan hubungannya dengan efikasi guru terhadap pelaksanaan core curriculum sekolah rendah. Merujuk kepada falsafah pendidikan negara, keseimbangan dari segi jasmani ini merujuk kepada masyarakatnya yang menggunakan anggota dan kecergasan fizikal untuk hidup bermasyarakat. Kejayaan dalam sistem pendidikan yang hanya berteraskan akademik semata-mata haruslah dikurangkan, yang mana kepentingan kokurikulum sebagai salah satu saluran pendidikan yang mengembangkan potensi dan bakat pelajar boleh kita lihat daripada dasar yang diwujudkan oleh kerajaan, iaitu satu murid satu sukan pada tahun yang dimulai pada tahun 2011 untuk mencapai kecemerlangan dari segi sukan dan kokurikulum. Fungsi penolong kanan kokurikulum memikul tanggungjawab yang begitu berat dalam menguruskan dan memimpin ahli-ahli bawahannya dalam mencapai matlamat organisasi tersebut. Beberapa kajian telah dilaksanakan menyatakan bahawasanya amalan kepimpinan transformational ini yang diamalkan akan memberikan kesan yang positif kepada efikasi guru itu sendiri. Manakala kerajaan telah mewajibkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum bukan hanya di sekolah kerajaan tetapi juga di sekolah swasta. Tindakan kerajaan ini menunjukkan kepentingan kokurikulum turut menyumbang kepada kemajuan negara. Oleh sebab itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti apakah tahap amalan kepimpinan transformational penolong kanan kokurikulum dan hubungannya dengan efikasi guru dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Namun dalam kajian ini mengkhususkan di daerah Simunjan, Sarawak. Berikut adalah kerangka konseptual kajian ini, yang mana terdapat dua pemboleh ubah, yang mana yang pertama adalah pemboleh ubah tak bersandar, iaitu kepimpinan transformational penolong kanan guru kokurikulum. Yang kedua adalah pemboleh ubah bersandar, efikasi guru. Dalam pemboleh ubah tak bersandar ni, di bawah elemen kepimpinan transformational terdapat 4 dimensi utama, iaitu yang pertama, pengaruh ideal, yang kedua motivasi berinspirasi, rangsangan intelektual dan juga pertimbangan individu. Manakala dalam dimensi efikasi guru terdapat 3 dimensi, iaitu yang pertama adalah strategi pengajaran, pengurusan bilik darjah ataupun dalam konteks kokurikulum ini adalah bilik aktiviti, dan terakhir adalah penglibatan pelajar. 4 poin berkaitan dengan penyataan masalah. Yang mana poin yang pertama adalah berkaitan dengan kokurikulum ini bukanlah satu bidang yang diutamakan oleh pihak sekolah. Yang mana umum mengetahui bahawasanya kebanyakan sekolah amat menitik beratkan pencapaian akademik dan banyak usaha dilaksanakan bagi mendapat kecemerlangan dari sudut akademik, yang mana menerusi hasil kajian daripada Jamalulai dan Azhar boleh mendapati sumbangan guru penolong kanan kokurikulum dan guru yang melaksanakan aktiviti kokurikulum tersebut tidak mendapat pengiktirafan, bahkan tidak dihargai oleh para pentadbir sekolah. Poin yang kedua pula adalah berkaitan dengan ketiadaan panduan, menyebabkan guru-guru penasihat tidak dapat menjalankan aktiviti kokurikulum dengan sempurna. Lebih-lebih lagi, guru penasihat tidak terlatih dalam aktiviti kokurikulum yang mereka kendalikan. Yang ketiga pula adalah ketiadaan perancangan yang baik dalam kokurikulum boleh menimbulkan beberapa masalah kepada pihak sekolah, kepada yang melaksanakan aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kajian ini tidak pernah dilaksanakan di sekitar Simunjan, oleh sebab itu terdapat keinginan dan keperluan saya sebagai pekaji untuk mendapatkan hasil dapatan dan untuk mendapatkan input kepada pejabat pendidikan daerah Simunjan itu sendiri. Sebelum ini, kajian seperti ini dilaksanakan di tempat lain dan masih terbatas di Simunjan. Tambahan pula, dapatan kajian sebelum ini berbeza-beza dan tidak kekal.
Berikut adalah objektif yang ingin dicapai menerusi kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti apakah tahap amalan kepimpinan transformational penolong kanan co-curriculum di sekolah rendah daerah Simunjan. Yang kedua untuk mengenal pasti apakah tahap efikasi guru-guru di sekolah rendah daerah Simunjan. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti apakah hubungan amalan kepimpinan transformational penolong kanan co-curriculum itu dan dengan efikasi guru sekolah rendah daerah Simunjan. Berikut adalah metodologi kajian yang mana reka bentuk kajian boleh kita lihat dekat sini adalah berdasarkan kajian tinjauan melalui pendekatan kuantitatif dengan mengedarkan borang soal sidik secara atas talian Google Form melalui pejabat pendidikan daerah Simunjan. Okay, seterusnya populasi adalah semua guru sekolah rendah daerah Simunjan seramai 300 orang, manakala untuk sampel adalah kalau mengikut sampel Kerinci dan Morgan 300 populasi bersamaan dengan 169 sampel, tetapi saya sebagai pengkaji saya menggendapkan kepada 170 orang guru yang terlibat secara langsung dengan kepimpinan pentadbiran penolong kanan co-curriculum itu sendiri. Dan penganalisis data adalah melalui perisian SPSS versi 26.0. Dua analisis dilibatkan, iaitu analisis data secara statistik deskriptif dan juga analisis data secara inferensi melalui ujian korelasi Pearson. Berikut adalah hasil dapatan kajian daripada objektif yang pertama untuk mengenal pasti apakah tahap amalan kepimpinan transformational penolong kanan co-curriculum di sekolah rendah daerah Simunjan yang mana menggunakan analisis deskriptif dengan melihat nilai skor min dan juga sisihan piawai. Boleh kita lihat dekat sini, secara keseluruhannya tahap kepimpinan transformational penolong kanan co-curriculum sekolah rendah daerah Simunjan ini berada pada tahap yang tinggi dengan nilai skor min dia adalah 4.23, sisihan piawai 0.699, yang mana antara keempat-empat dimensi ini, dimensi yang paling tinggi nilainya adalah rangsangan intelektual dengan nilai min 4.28, diikuti oleh pertimbangan individu 4.24, seterusnya pengaruh ideal 4.23 dan yang terakhir adalah motivasi berinspirasi dengan nilai min 4.16. Okay, ini adalah dapatan untuk objektif yang kedua, iaitu untuk mengenal pasti apakah tahap efikasi guru di sekolah rendah daerah Simunjan. Seperti mana dapatan yang sebelum ini sama juga menggunakan kaedah analisis secara deskriptif dengan melihat nilai min dan juga sisihan piawai. Yang mana secara keseluruhannya boleh kita lihat dekat dapatan kajian ini, efikasi guru secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi dengan nilai skor min 4.36 dan sisihan piawai 0.614, yang mana nilai skor yang tertinggi dicatatkan adalah nilai penglibatan pelajar dengan nilai min 4.45, diikuti oleh strategi pengajaran dan yang terakhir adalah pengurusan bilik darjah ataupun bilik aktiviti. Ya. Bahagian ini membentangkan tentang analisis inferensi untuk objektif yang ketiga untuk mengenal pasti apakah hubungan amalan kepimpinan transformational penolong kanan co-curriculum dengan efikasi guru di sekolah rendah daerah Simunjan, yang mana ujian korelasi telah dijalankan dan hasil daripada dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan transformational dan juga efikasi guru dengan nilai R 0.679 dan P kurang daripada 0.011, yang mana hasil daripada kajian mendapati antara keduanya berada di tahap hubungannya berada pada tahap yang sederhana, tetapi hasil kajian menunjukkan hubungan yang positif. Ini memberi maksud sekiranya amalan kepimpinan transformational itu ditingkatkan, maka efikasi guru juga meningkat. Beralih kepada perbincangan kajian, yang mana perbincangan untuk yang kali pertamanya adalah berkaitan dengan tahap amalan kepimpinan transformational penolong kanan, yang mana hasil kajian yang telah saya terangkan tadi
kepimpinan transformational oleh penolongan dan kokurikulum di sekolah rendah daerah Simunjan secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi dan antara keempat-empat dimensi rangsangan intelektual yang merupakan nilai yang tertinggi dalam keempat-empat dimensi tersebut. Dapatan kajian daripada Muhammad Razi dan rakan-rakan 2014 yang melibatkan sekolah rendah ini memperkukuhkan lagi kajian ini. Tambahan dapatan kajian daripada Ramli dan Moganeswari 2011 di SJKT menunjukkan pengalaman kepimpinan transformational guru besar pada tahap yang tinggi juga seperti mana kajian saya dan juga kajian Muhammad Razi dan rakan-rakan. Namun ada juga dapatan kajian terhadap 93 orang guru daripada sekolah kluster di negeri utara semenanjung Malaysia mendapati pengamalan kepimpinan transformational pada tahap yang sederhana seperti kajian Abdul Qudus pada tahun 2000 dan Niah dan rakan-rakan pada tahun 2005. Dan kajian oleh Tiong dan Aida Hanim 2021 terhadap amalan kepimpinan transformational di sekolah kebangsaan Cina di Zonia Subis menunjukkan hasil yang bercanggah daripada kajian-kajian yang lain yang mana secara keseluruhannya tahap kepimpinan transformational pemimpin di sekolah tersebut berada pada tahap yang rendah walaupun satu dimensi iaitu dimensi motivasi berinspirasi mencatatkan min yang tertinggi. Perbincangan yang kedua adalah berkaitan dengan tahap efikasi guru yang mana berdasarkan dapatan data menunjukkan bahawasanya tahap efikasi guru di sekolah rendah daerah Simunjan berada pada tahap yang tinggi dan elemen dimensi yang paling tinggi yang diamalkan oleh guru-guru daerah Simunjan adalah dimensi penglibatan pelajar merupakan skor yang paling tinggi. Dan hasil kajian menunjukkan bahawasanya kepimpinan transformational penolongan dan kokurikulum itu memberi kesan kepada tahap efikasi guru itu sendiri dan terdapat beberapa kajian yang menyokong kajian ini antaranya ialah kajian daripada Gibson dan Dembo 1994 mendapati efikasi kendiri guru hanya berada pada tahap yang sederhana. Kajian ini bertujuan untuk mengukur apakah tahap efikasi guru yang dilaksanakan di sekolah rendah daerah di negeri Kedah. Hasil kajian ini selari dengan dapatan kajian HIPS 1996 yang tahap efikasi kendiri guru berada di tahap yang sederhana. Menerusi kajian ini mendapati guru yang dikaji lebih cenderung bersungguh untuk menunjukkan prestasi lebih baik dalam pengajaran. Ini berbeza pula dengan kajian Hoy, Weni, Walkford dan Anita 1993 yang mana efikasi guru ini bergantung kepada penekanan terhadap akademik, pertimbangan, kepimpinan, integriti organisasi dan juga moral seseorang. Dan hasil kajian ini menunjukkan hubungan iklim sekolah dan juga efikasi guru mempunyai hubungan yang signifikan. Bincangan terakhir kajian ini adalah berkaitan dengan hubungan kepimpinan transformational penolongan kokurikulum dengan efikasi guru. Tidak banyak sebenarnya kajian-kajian lepas berkaitan dengan dua perhubungan ini yang mana hasil dapatan kajian ini mendapati hubungan kepimpinan transformational penolongan kokurikulum dan efikasi guru di sekolah rendah daerah Simunjan berada pada tahap yang sederhana, positif dan juga signifikan. Dan kajian ini selari dengan kajian daripada Habib dan Zaimah 2012 mendapati kepimpinan transformational dapat meningkatkan tahap efikasi kendiri guru-guru untuk lebih berani dalam memberikan idea-idea baharu untuk pembaikan sekolah. Dalam kajian Demir 2008 pula, menunjukkan bahawa hubungan yang signifikan antara efikasi kendiri guru dan juga kepimpinan transformational. Menerusi dapatan kajian mendapati kolektif kepimpinan transformational mempengaruhi subordinat secara langsung dengan kolektif efikasi. Dan seterusnya adalah berdasarkan dapatan kajian mendapati tahap efikasi guru dan amalan transformational penolongan dan kokurikulum berada pada tahap yang tinggi. Secara keseluruhan, boleh disimpulkan kepimpinan transformational mempengaruhi tahap efikasi
Guru di mana dalam kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang sederhana, positif yang signifikan antara kepimpinan transformation dan penolong kanan co-curriculum dengan efikasi guru dalam pelaksanaan aktiviti co-curriculum di sekolah rendah daerah Simunjan. Kepada implikasi dan cadangan kajian, dimulai dengan implikasi kajian yang saya simpulkan kepada 3 implikasi utama. Yang pertama adalah amalan kepimpinan penolong kanan co-curriculum itu sendiri, yang mana untuk urusan pentadbiran di sekolah, guru penolong kanan co-curriculum itu sendiri adalah individu yang yang membuat perancangan berserta takwim, menyusun jadual latihan dan bertanggungjawab menyediakan semua perihal aktiviti co-curriculum di sekolah. Guru penolong kanan co-curriculum perlu mengenal pasti tanggungjawabnya serta tidak bergantung harap terhadap kepercayaan selain daripada pimpinan pengetua dan sokongan ahli jawatan co-curriculum dalam menjalankan tugas hakikinya. Implikasi yang kedua adalah pengurusan co-curriculum di mana suatu dasar yang dihasilkan oleh kementerian dapat dilaksanakan dengan baik jika pengurusan pelaksanaan aktiviti co-curriculum dijalankan secara sistematik, dan implikasi yang terakhir adalah aspek latihan pelaksanaan aktiviti co-curriculum di mana pelaksanaan latihan co-curriculum untuk guru perlulah dilaksanakan secara tulus, sistematik, terancang, mematuhi panduan dan juga peraturan yang telah ditentukan dan diluluskan khususnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh kerana perancangan latihan ditentukan oleh pengurusan sekolah, maka Kementerian Pendidikan bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah dicadangkan agar melakukan pantauan secara berkala dan beri penilaian khususnya untuk aktiviti co-curriculum yang dijalankan di sekolah. Terdapat 3 cadangan lanjutan yang boleh dilakukan. Yang mana yang pertama adalah meluaskan lagi populasi dan juga sampel kajian seperti amalan kepimpinan transformational penolong kanan dan efikasi guru ini melibatkan populasi di seluruh negeri Sarawak ataupun hanya beberapa daerah. Cadangan yang kedua adalah berbentuk perbandingan antara amalan kepimpinan transformational ini di daerah contohnya Kuching ataupun di Simunjan. So kita buat dalam bentuk perbezaan. Dan cadangan yang ketiga adalah cadangan yang berkaitan dengan boleh menggunakan kaedah yang berbeza seperti kaedah kualitatif dalam bentuk temu bual di kalangan pentadbir bagi mendapatkan perspektif yang berbeza terhadap kepimpinan transformational penolong kanan co-curriculum dan efikasi guru. Kesimpulannya, dapat kita lihat secara keseluruhannya hubungan antara kepimpinan transformational penolong kanan co-curriculum ada hubungannya dengan efikasi guru. Untuk meningkatkan tahap efikasi guru, maka amalan kepimpinan transformational penolong kanan co-curriculum itu sendiri seringkali perlu ditambah baik. Kajian lanjutan perlu dilakukan agar kita dapat melihat kesinambungan daripada kajian ini daripada perspektif yang berbeza. Kesimpulannya, pengurusan dan kepimpinan yang mantap dalam pelaksanaan aktiviti co-curriculum di sekolah akan memberi kesan kepada tahap efikasi guru untuk bertindak dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.